Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung dengan bab 9. Okey, so hari ini kita akan cuba tengok the order of reaction, right? And then to determine the reaction rate based on the rate law. Okey, so sebelum ni kita dah lihat differential rate equation. Jadi hari ini kita akan rate law. Okey, macam mana kita nak menulis rate law dan macam mana kita nak mencari rate of reaction based on rate law. And then yang terakhir kita akan cuba lihat determination the order of reaction by initial rate method, right? So ini kita akan tengok tiga objektif. Okay, so what is rate law? Okay, the rate law expresses the relationship of the rate of reaction to the rate constant and the concentration of reactants. Okay, rise to the sum power. Okay, so rate law dia berbeza sedikit daripada differential rate equation. Kalau differential rate equation, dia akan relate di antara reactant dan juga produk. Tetapi untuk rate law, dia hanya relate rate constant dan juga concentration of reactant sahaja. Alright. Jadi maksud dia di sini tidak perlu untuk kita nak seimbangkan persamaan. Okey. So sebagai contoh, katakanlah kita ada satu tindak balas A react dengan B produce C dan juga D. Okey, di mana kita tahu yang A small letter ni, yang small letter ni adalah merujuk kepada stoichiometric coefficient. Manakala yang capital letter adalah merujuk kepada species ataupun substance ataupun compound untuk tindak balas lah. Right. Jadi macam mana rate law kita? Okay. Rate law kita adalah rate sama juga dengan K. K ni merujuk kepada rate constant. Okay. Darab dengan concentration of A. Okay. A adalah reactant. Okay. Kuasa X. Okay. Dia kata rise to the sum power kan. Jadi kuasa X darab dengan concentration of B. Okay, B kuasa Y. Right? K A kuasa X darab B kuasa Y. So itu adalah kita punya rate law. Right? Jadi maksud dia rate law hanya merujuk kepada reactant sahaja. So tidak merujuk kepada concentration of product. Okay. Jadi apa itu X dan Y? Dan berapa nilai X dan Y? Okey. Adakah X dan Y merujuk kepada stoichiometric coefficient? Right. So kita akan tengok kemudian. Okey. Jadi X itu merujuk kepada order to respect to the A. Okey. Maksud dia merujuk kepada tertib. X itu adalah tertib tindak balas untuk bahan A. Right? Tertib tindak balas. Jadi dia bergantung lah. So tertib tindak balas dia bermula daripada kosong. Okay? Maksud dia nilai X boleh kosong, boleh 1, boleh 2 dan seterusnya lah. Okay? Jadi kalau kosong dia merujuk kepada zero order. Kalau X sama dengan 1 merujuk kepada first order. Kalau X sama dengan 2 merujuk kepada second order dan seterusnya. Right? Begitulah juga dengan Y. Y itu adalah merujuk kepada order with respect to the B. So Y merujuk kepada tertib tindak balas. Tertib tindak balas untuk bahan B. Samalah juga Y boleh bermula daripada 0, 1, 2 dan seterusnya. Okay? Right. Jadi maksud dia X dan Y kita tidak ambil daripada persamaan seimbang. Maksud dia di sini X bukan bermaksud A. Contoh kalau A itu 1, maksud dia X tidak semestinya 1. Begitulah juga Y. Y bukan bermaksud B. Y bukannya bermaksud kita ambil daripada persamaan seimbang. Maksudnya kalau B itu 2,
So Y belum tentu 2. Right? Y belum tentu 2. Okey. Baik, itu cara menulis rate law. Right? Itu cara menulis rate law. Jadi kalau kita nak overall order ataupun keseluruhan tertib tindak balas, kita akan jumlahkan kedua-dua nilai X dan Y lah. Nilai X dan Y. Okey. Contoh kalau X itu 1, Y itu 1. Jadi overall order adalah second ataupun sama dengan 2. Okey, baik. Okey. Baik. So kalau lihat dekat sini, nilai X, Y boleh integer. Okey, boleh integer. Maksud dia nombor bulat. Boleh pecahan. Okey, boleh perpuluhan ataupun negatif pun boleh. Right. Jadi dia tidak terikat. Okey. K adalah rate constant. Sekali lagi kita kenalkan K merujuk kepada pemala kadar. Okey, pemala kadar. Baik. Okey, value X dan Y daripada rate law tadi hanya boleh ditentukan melalui experimentally. Okey, melalui eksperimen. Reaction order is usually to define in terms of reactant concentration. Okey. Ini macam saya bagi tahu tadi. So, dia tidak terikat dengan stoichiometry coefficient daripada persamaan seimbang lah. Right. Contoh. Katakanlah. Untuk satu tindak balas, fluorine react dengan Cl2O2. Jadi apabila kita seimbangkan persamaan, so kita dapati rate law yang kita tulis, so tidak semestinya. Okey, macam ni memang berbeza lah. Boleh jadi sama, boleh jadi sama. Maksudnya bila daripada eksperimen, maksudnya boleh jadi sama. Okey, boleh jadi sama. Dan tapi tidak semestinya sama. Okey, tidak semestinya sama. Ataupun dengan kata lain, kita tidak ambil value ataupun kuasa ni ataupun order of reaction ni daripada persamaan seimbang. Tidak, maksudnya kita tak ambil. Okey, so kita tidak ambil daripada persamaan seimbang. Macam mana kita nak dapatkan value tu? Okey, nanti kita akan discuss kemudian. Okey, sekarang kita nak tengok cara nak menulis rate law sahaja. Sebagai contoh, okey, how to write the rate law. Okey, let's say kita ada satu equation. Okey, nitrogen monoxide react dengan oxygen, produce nitrogen dioxide, and then kita dah seimbangkan persamaan. So what is the rate law for this chemical reaction? Jadi kita akan tulis rate sama juga dengan K concentration. Okey, kita ambil satu bahan nitrogen monoxide. Kuasa berapa? Adakah kuasa 2? Okey, jawapannya bukan. So tertib tindak balas kita tak boleh nak dapat daripada persamaan seimbang. Okey, kita hanya boleh dapat daripada experimental data. Jadi kita letak satu pemala, letaklah apa X ke ataupun MN ke ataupun A B ke. Okey, right. Okey, maksudnya NO kuasa X didarab concentration O2 kuasa Y. Jadi ini adalah rate law untuk persamaan yang pertama secara general. Secara general, alright. Kalau nak yang spesifik, kita kena carilah nilai X dan Y. Cuma kita tak cari lagi buat masa ni. Okey, yang kedua, katalah kita ada satu lagi persamaan CH3CHO, so produce CH4 dan juga CO. So what is the rate law? Okey, rate law kita adalah untuk persamaan ni, so kita tulis rate sama juga dengan K concentration. Ingat reactant sahaja, produk tak perlu. CH3 CHO, kuasa berapa? Okey, kalau ikut stoichiometry, so 1. Adakah dia kuasa 1? Maksud dia bukan. Jadi kita letaklah apa-apa sahaja. X, okey, letak M pun boleh. So itu adalah secara umum. Dan equation yang ketiga, so H2O2 plus iodide ion plus H plus ion. So what is rate
law for this equation. Jadi kita akan tuliskan rate sama juga dengan K. Ingat K jangan lupa sebab K adalah pemala kadar. K darab concentration H2O2 kuasa. Okey, kita letak apa-apa. Letaklah X boleh. X darab dengan concentration I minus kuasa Y darab dengan concentration H plus kuasa Z. Okey. So ini adalah kita punya rate law secara general. Right. Jadi maksud dia kalau kita tidak tahu sekali pun hasil ataupun produk untuk tindak balas tersebut, so tidak menjadi masalah untuk kita nak menulis rate law. Okey. Jadi tak ada masalah. Berbeza dengan differential equation. Differential equation kita perlu seimbangkan dahulu persamaan. Okey, seimbangkan dahulu persamaan sebab stoichiometric coefficient dia akan memberi kesan kepada kita punya differential equation. Okey, so dia berbeza dengan rate law ataupun hukum kadar. Okey, rate law boleh juga kita panggil sebagai rate equation. Okey, persamaan kadar. Hukum kadar sama juga dengan persamaan kadar. Okey. So, itu adalah cara nak menulis rate law. Okey, ataupun rate equation. Baik. Sekarang ni kita akan lihat macam mana kita nak mendapatkan nilai-nilai tertib tindak balas. Okey, maksud dia berapa nilai X, berapa nilai Y, okey, berapa nilai M. Right. So, itu kita akan lihat. Okey. Jadi kita ada satu data. Okey, so ini adalah daripada data eksperimen. Okay, so ini adalah determination of order. Ini maksudnya macam mana kita nak mencari tertib tindak balas. Right, so kita ada satu equation. Oksigen react dengan nitrogen monoxide, produce nitrogen dioxide. Right, so this is the experimental data. Ini adalah data eksperimen yang kita dah buat. So data ni dia mesti mengandungi concentration reactant dan juga rate of reaction. Okay, concentration of reactant dan juga rate of reaction. Right? So mesti kena ada concentration reactant. Sebab rate law dia bergantung kepada concentration of reactant, bukan concentration of product. Okey. Jadi apa perlu kita buat? Kita akan tuliskan dahulu daripada persamaan, kita akan tuliskan rate law secara general. So kita akan buat rate law secara general. Jadi from this chemical equation, so our rate law is rate equal K concentration of O2 power of M. Okay, dia pakai M. Boleh nak pakai X ke Y boleh, tak ada masalah. Darab dengan concentration of NO, nitrogen monoxide, to power of N. So ini adalah rate law kita secara umum. Dan sekarang ni kita perlu mencari value M dan juga value N. So, macam mana kaedah kita nak mencari value M dan juga N? Kaedahnya adalah dengan kita membuat perbandingan. Okay, compare two experiment in which the concentration of one reactant varies. Maksud dia berbeza. Salah satu daripada concentration dia berbeza dan satu lagi reactant tu mempunyai concentration yang sama. Right. Jadi kita akan tengok daripada data eksperimen yang kita ada. Okay. So daripada data eksperimen tadi, so kita boleh lihat balik. Right. So daripada sini, so kita dapati untuk kita nak menentukan nilai M merujuk kepada kuasa untuk oksigen kan. N merujuk kepada kuasa untuk NO. Jadi kita akan menentukan eksperimen ataupun concentration nitrogen monoxide yang sama. Okey. Kalau kita lihat kat sini, so yang sama adalah eksperimen 1 dan juga eksperimen 2. Okey. Boleh juga
eksperimen 4. Jadi kita akan compare dua eksperimen sahaja. So boleh ambil yang mana-mana daripada data yang diberi. Right, itu untuk mencari value M. Kalau kita nak mencari value N, okey, sama juga, kita kena mencari maklumat ataupun concentration untuk oksigen yang sama. So, eksperimen berapa? Kalau kita tengok kat sini, kita boleh ambil eksperimen 1 dan juga eksperimen 3 ataupun boleh juga eksperimen 5. Okey, jadi kita boleh ada pilihan lah, ada pilihan. So, normally dia akan bagi 3 data. Okey, kalau macam ni dia bagi 5 data, jadi dia ada pilihan yang lebih banyak. Alright. So untuk penyelesaian, kita akan lihat, kalau kita tengok kat sini, untuk kita nak menentukan, okey, value M, kita compare eksperimen 2 dan juga eksperimen 1. Jadi, so kita akan dapat sebab value ataupun nilai concentration nitrogen monoxide untuk kedua-dua eksperimen adalah sama, jadi kita boleh selesai dan cancelkan sajalah. Okey, dan kita permudahkan, so rate pun sama, maksud dia boleh selesaikan, cancelkan saja. Jadi kita isikan maklumat ataupun kita ambil data daripada eksperimen tadi dan insert to the our equation. Jadi untuk rate yang eksperimen 2, so ini rate untuk eksperimen 1. Begitu juga dengan concentration oksigen untuk eksperimen 2, concentration untuk oksigen untuk eksperimen 1. Okey, kita tekan calculator. Jadi kita akan dapat value dari situ dan kita selesaikan menggunakan log. Ni kena logkan kedua-dua bahagian lah. Sebelah kiri kena log, sebelah sini pun juga kena log. Barulah kita boleh selesaikan menggunakan matematik lah. Okey. Jadi M kita akan dapat value dia sama juga dengan 1. So itu menunjukkan bahawa order of reaction for oxygen is first order ataupun 1. Begitu juga kalau kita nak cari untuk value N. Okey, value N. So, value N, jadi kita akan compare eksperimen 3 dan juga eksperimen 1. Okey. Eksperimen 3 dan juga eksperimen 1. Jadi, kita selesaikan kat situ. So, maksud dia rate constant kita boleh cancel. Concentration oksigen pun kita boleh cancel sebab value dia sama. Okey. Cancel. Sampai sini dah ni cancel maksud dia. Jadi, so, kita akan dapat dan masukkan sahaja data eksperimen 3 dan eksperimen 1. Dan akhir sekali, okey, selesaikan menggunakan log. Log kanan dan kiri. Log kanan dan kiri. So, maksud dia N kita boleh bawa ke depan lah. Jadi, maksud dia log 4 bahagi dengan, okey, N sama juga log 4 bahagi dengan log 2. Jadi, kita akan dapat value N adalah 2. Alright. So, bila kita dah dapat value M dan N, so kita akan gantikan balik dalam rate law tadi yang kita tulis secara general. Okay, so kita akan dapat M dia 1, N dia 2. So, jadi ini adalah kita punya rate law. So, daripada rate law ini, kita boleh menentukan atau kita boleh dapatkan value untuk rate constant. Okay, value untuk rate constant. Baik, kita tengok satu lagi contoh. Okey, sini contoh. Okey, exercise yang kedua. ClO2 react dengan OH minus. So, produce product. Tengok kat sini kita tak tahu pun hasil dia apa. Tapi dia tidak menjadi masalah. Okey, sebab rate law hanya merujuk kepada concentration of reactant. So, ini adalah data yang diberi. Eksperimen data. Jadi, apa soalan yang kita nak cari? So, soalan minta kita untuk menentukan rate law ataupun rate equation. Yang kedua adalah rate constant. Rate law ataupun rate equation yang kedua adalah rate constant. Baik. So, kita akan tuliskan dahulu rate law secara general. Okay, rate law secara general from equation. Jadi, kita dapati bahawa
rate law kita adalah, kita tuliskan rate sama juga dengan K concentration of ClO2 kuasa apa? Kuasa X. Kita letak X darab dengan concentration of OH minus kuasa Y. Okey. Nah, jadi itu adalah rate law kita secara general. Baik. Sekarang ni kita nak tentukan value X. Okey. So, untuk nak tentukan X value, jadi kita akan lihat daripada data yang diberi. Ataupun daripada jadual yang diberi. Oleh kerana X merujuk kepada tertib tindak balas untuk ClO2. Jadi maksud dia, kita kena menentukan atau mencari concentration OH minus yang sama. Kalau kita lihat kat sini, eksperimen 1 dan eksperimen 2. Jadi maksud dia, untuk nak determine the value of X, kita akan compare eksperimen 1 dan juga eksperimen 2. Okey. Jadi, bila kita merujuk kepada rate law, eksperimen 1, okey, rate law, maksudnya kita rujuk kepada yang asal. Jadi, rate untuk eksperimen 1, kalau lihat kat sini, adalah 8.21 eksponen negatif 3. 8.21 darab 10 negatif 3. Sama juga dengan K, darab dengan concentration ClO2 concentration 0.0421 kuasa X darab dengan concentration OH minus 0.0185 kuasa Y. Itu adalah untuk eksperimen 1. So, kita buat satu garisan. Dan kita tuliskan pula untuk eksperimen kedua. Sama juga based on rate law. Jadi untuk eksperimen kedua, rate kita adalah 1.26 eksponen negatif 2. 1.26 eksponen negatif 2. Sama juga dengan K. Concentration ClO2 0.0522. 0.0522 kuasa X darab dengan concentration untuk OH minus 0.0185 kuasa Y. Okey. Jadi oleh sebab nilai concentration OH minus adalah sama, jadi kita boleh selesaikan di sini. Begitu juga dengan K. Right, jadi kita tekan kalkulator. 8.21 eksponen negatif 3 bahagi 1.26 eksponen negatif 2. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah 0.6516. Sama juga 0.0421 divide 0.0522, kita akan dapat 0.8065. 0.8065 kuasa X. Okey. Jadi untuk kita selesaikan X, so kita perlu logkan kedua-dua bahagian. Belah kiri kita logkan. Belah kanan juga kita perlu logkan dia. Jadi 0.8065. Jadi barulah X kita boleh bawa ke hadapan. Jadi X sama juga dengan log 0.6516 bahagi log sini ada X, kuasa X tadi kan. Okey. So yang ini yang kita bawa ke hadapan. Jadi maksud dia bahagi dengan log 0.8065. So kita tekan kalkulator. Jadi kita akan dapat X adalah lebih kurang 1.99. So kita run off dapat 2 lah. Jadi X sama juga dengan 2. Baik, sekarang kita cari pula value untuk Y. Okey. So cari pula value untuk Y. Right. So rujuk balik rate law yang umum secara general.
Jadi untuk kita nak cari value Y merujuk kepada concentration untuk OH minus. Maksud dia kita kena mencari concentration ClO2 yang sama. So rujuk balik kepada jadual. ClO2 yang sama adalah eksperimen 1 dan eksperimen 3. Jadi maksud dia kita akan compare eksperimen 1 dan eksperimen 3. Jadi merujuk kepada rate law, eksperimen 1 rate dia adalah 8.21 eksponen negatif 3. Sama juga dengan K, concentration ClO2 0.0421 kuasa X darab dengan concentration OH minus untuk eksperimen 1 0.0185 kuasa Y. Itu adalah untuk eksperimen 1. So kita buat satu garisan kat situ. Jadi untuk eksperimen ketiga, rate dia adalah 1.26 eksponen negatif 2. Sama juga dengan K, concentration ClO2 0.0421 darab dengan kuasa X darab dengan concentration OH minus 0.0285 kuasa Y. Dekat sini kita boleh selesaikan. So yang ini pun kita boleh selesaikan. So kita tekan kalkulator. 8.21 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi 1.26 darab 10 kuasa negatif 2. So kita dapat 0.6516. 0.6516 sama juga dengan 0.0185 bahagi 0.0285. So kita dapat 0.649 lah. 0.649 kuasa Y. Sama juga macam tadi. Kita logkan kedua-dua bahagian 0.649 kuasa Y. Jadi Y kita boleh bawa ke hadapan. Y sama juga dengan log 0.6516 divide log 0.649. Jadi Y kita akan dapat lebih kurang 0.99. So maksud dia Y lebih kurang dengan 1 lah. Okey. So jadi kita akan dapat kedua-dua value X dan juga Y. Right. So lepas tu kita akan tulis balik rate law. Jadi rate law secara general tadi adalah seperti berikut. So kita gantikan balik. So kita tak boleh biarkan rate law kita sampai di sini saja. Jadi kita akan tulis balik rate sama juga dengan K, concentration ClO2 kuasa X. X yang kita dapat tadi adalah 2. Jadi ganti dengan 2 lah. Darab dengan concentration OH minus kuasa dengan Y. Y tadi sama dengan 1. So 1. Ataupun biasanya kita tak tulis lah 1. So ini adalah rate law untuk persamaan yang kita cuba cari tadi. Okey. Baik, jadi maksud dia kalau soalan minta kita menentukan order of reaction for ClO2, maksud dia adalah second order. Kalau untuk order of reaction for OH minus, maksud dia adalah first order. Okey. Jadi kalau overall order, jadi kita kena tambahkan. Okey, 2 campur dengan 1. Jadi overall order adalah third order. Itu kalau itu untuk tertib tindak balas keseluruhan. Okey, tertib tindak balas keseluruhan. Tapi untuk soalan ini, so hanya sampai penulisan untuk rate law sahaja. Baik, soalan yang kedua adalah untuk menentukan rate constant. Okey, rate constant. Jadi kalau untuk rate constant, kita tuliskan balik rate law tadi. Right, rate law yang telah kita gantikan nilai X dan Y.
So, macam mana kita nak menentukan rate constant? Rate constant adalah K. Jadi, kita selesaikan. K sama juga dengan rate divide concentration ClO2 square darab concentration OH minus. So, mana kita nak dapatkan nilai kesemua kadar dan juga concentration? Kita ada 3 eksperimen. Jadi, kita boleh pilih mana-mana eksperimen yang kita nak. Okey. Sebagai contoh, kita pilih eksperimen yang pertama. Kita ambil eksperimen 1 sahaja. Maksud dia, kita ambil data daripada eksperimen pertama sahaja. Jangan campur pula dengan eksperimen kedua dan 3. So, ambil data untuk satu eksperimen sahaja. Jadi, kalau kita lihat rate eksperimen 1, maksud dia 8.21 darab 10 negatif 3, unit dia adalah molar per second. Okey, kita dah tengok dah unit untuk kadar. Jadi, concentration ClO, concentration dia adalah 0.0421. Unit dia adalah molar kuasa 2 darab concentration untuk OH minus. Okey, eksperimen 1 0.0185 molar. Okey. Jadi kita selesaikan. Kalau kita tengok kat sini, jadi kita boleh selesaikanlah. Unit pun kita boleh selesaikan juga. So kena ingat, rate constant untuk rate law, unit dia tidak sama. So dia bergantung kepada overall order. Okey, overall order. Right. Jadi yang ini kena alert sikit. Sebab rate constant unit dia compulsory. So kena tulis apabila kita menulis jawapan. Jadi finally kita akan dapat K. So selesaikan, tekan kalkulator. So kita akan dapat lebih kurang 250. Jadi unit dia apa? Unit dia adalah molar negatif 2. Okay, second negatif 1. So ini adalah value untuk K. Right. So itu sahaja. Thank you.